Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa bima 'allamtana. Allahumma inna mu'min wa 'alim wa 'alim wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu alaihi wasallam. Bau ni tu muka surat 128. Pada bahagian al-mutaba'ah al-qasirah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah daripada jalan Asim bin Muhammad, daripada bapanya yakni Muhammad bin Zaid, daripada datuknya. Nya tu balik kepada Muhammad. Datuknya tu maknanya Muhammad bin Zaid ambil riwayat daripada Abdullah bin Umar. Tak ada dalam Zaid bin Abdullah. Tak ada dalam Zaid bin Abdullah, tak ada. Jadi Asim bin Muhammad ni orang panggil Al-Umari, pada keturunan Sayyidina Umar. Cuma dalam lafaz Ibnu Khuzaimah tu fa'akmilu salasi. Baiklah, bayar dulu dan Lima. kemudian masuk sambungnya minggu ni, iaitu muka surat 133. Hukum periwayatan daripada perawi yang mengambil upah mengajarkan hadis. Mana menerima bayaran. Pertama, setengah ulama tidak menerima periwayatan perawi yang mengambil upah kerana mengajarkan hadis. Antara mereka ialah Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Hatim. Sebab benda agama ni dia kena ikhlas kepada Allah SWT. Pendapat yang kedua, setengah ulama yang lain menerima seperti Abu Nu'aim, Fadl bin Dukain. Dia terima. Pendapat yang ketiga iaitu Abu Ishaq Ash-Shirazi. Ini ulama usul dan fiqh dalam mazhab Syafi'i, memfatwakan harus mengambil upah bagi perawi yang tidak mampu menyara keluarganya kerana sibuk mengajarkan ilmu hadis. Abu Ishaq Ash-Shirazi ini karya kitab usul fiqh Lumah dan juga Muhazzab wa Imam Nawawi Syarah, nama Al-Majmu' tu. Asal dia Muhazzab oleh Abu Ishaq Ash-Shirazi. Jadi fatwa beliau tak apa ambil upah bagi mengajar ilmu hadis kerana sebab lah. Jadi kalau dia tak ada, disebabkan kalau dia mengajar semata-mata mengajar, dia tidak ada jalan lain untuk menyara diri dan keluarganya itu, maka dia boleh menerima bayaran tersebut. Ini macalah bab upah mengajar Al-Quran. Mana kalau tidak diberi upah, jadi orang yang mengajar ni dia akan kerja lain lah. Kena menego, buka kedai, ambil upah tu pun ni. Jadi bila tak ada bila dia tak sempat, salah satu dia akan tinggal. Biasanya hak kena dengan agama ni lah, akan dia tinggalnya. Bila sibuk nego, sibuk mengajar, dia kena pilih. Akhirnya hak masalah agama tu terabai. Sebab itulah ulama memfatwakan bahawa boleh mengambil upah atas baca atas pengajaran, bukan atas baca tu, atas rasa taklim,
bukan atas dasar kurbah. Atas dasar kurbah ni mana upah baca 30 juz untuk orang mati, tu memang semata-mata kurbah. Kalau taklim ni ada pihak yang mengambil manfaat. Ada kalau budak tu dia pandai baca Quran. Adalah hadis Nabi berkenaan dengan ada sahabat dia baca Fatihah sebagai damping. Inna haqqa ma akhadtum alaihi ajra kitab Allah. Perkara yang paling berhak lagi yang perlu kamu mengambil upah adalah kitab Allah. Kerana kitab Allah ada mengajar kitab Allah tu, waktu dia mengajar tu dia baca japi, dia baca japi, waktu sembuh orang kambing itu dia. Jadi itu atas dasar ruqyah, ada sesuatu yang memberi faedah, menyembuhkan penyakit. Ini Ta'limul Quran, ajar Quran boleh juga mendapat upah. Maka ulama berkiaskan boleh juga mengajarkan hadis. Sebab hadis ni dia rapat dengan Al-Quran. Jadi kalau ulama tidak memberi perhatian kepada ilmu hadis, tak ada siapa nak mengajar. Sebab apa? Sebab masing-masing sibuk dengan benda lain untuk menyara keluarga. Jadi untuk elak daripada urusan agama ni tergendala, maka ulama memfatwakan boleh. Cuma dengan syarat tak boleh nak reta lah dia. Sampai yang kaya raya, kaya raya atas rasa ngajar Quran, ngajar hadis, tu tak boleh. Perkara berikut, hukum periwayatan perawi yang dikandai sebagai bermudah atau menerima talqin atau banyak lupa. Ini perkara-perkara ni di bawah ini perincian kepada masalah yang berkait dengan syarat adalah dan syarat dhabit. Kalau macam masalah ni, masalah menerima riwayat daripada orang yang bertaubat kerana dia fasik. Jadi fasik itu syarat sesuatu yang menjejaskan syarat keadilan. Kalau orang bertaubat daripada maksiat dia, boleh ke tak terima hadis dia? Daripada fasik itu dia menjadi adil ke tidak? Begitu juga orang yang bertaubat daripada berdusta atas nama Nabi, mana mereka hadis dia bertaubat. Kemudian daripada itu hadis dia tu kita boleh terima ataupun tidak. Jadi boleh kita sebut tidak diterima sebagai saja, sebagai amaran ataupun taghlis, hukuman yang berat, supaya tidak akan berani orang lain tidak akan berani untuk berdusta atas nama Nabi. Sebab akibat dia sampai bila-bila hadis dia itu tidak akan diterima. Yang kedua, mengambil upah. Sebab ini menafikan kepada keikhlasan. Dia mencari dunia. Tapi seperti fatwa Syirazi tadi, kalau ada sebab yang munasabah itu boleh. Adapun muka surat 134 ni, ini berkenaan dengan dhabit. Mana perawi itu perawi yang dikenali sebagai mutasahid, bermudah. Mana tidak ketat, tidak meletakkan syarat yang kuat, ataupun dia tidak memberi perhatian mana terhadap periwayatan hadis, boleh diterima ataupun tidak, atau menerima talqin, atau banyak lupa, banyak sangat lupa. Yang pertama, tidak diterima periwayatan perawi yang dikenali sebagai bermudah atau longgar dalam menerima dan menyampaikan hadis, seperti orang yang tidur ketika mendengar hadis. Tidur ataupun sengguk macam khusyuk dengar tu sampai dia jawab menerima maklumat maksud, atau menyampaikan hadis berdasarkan kepada nuskah
yang tidak dibandingkan dengan nuskah yang diakui. Jadi perawi ini pertama sekali beliau dikenali. Memang orang kenal lagu tu, maklum. Maknanya kalau dia sekali dua sengguh, dah hari tu je. Ataupun jaga-jaga time dia sejuk, dia mudah tu lah. Jadi kalau waktu-waktu tertentu sahaja dia ada perkara-perkara lagu ni, itu tidak termasuk. Hal ini memang dikenali lagu tu, semua. Memang lagu tu, maka tak boleh diterima riwayat dia. Sebab apa? Sebab dia itu menunjukkan dia tidak mengambil berat, tidak memberi perhatian. Mana dia tidak teliti. Kalau dia teliti, dia akan tidak akan timbul perkara-perkara lagu ni kepada dia. Maknanya ni jaga-jaga. Maknanya kalau jaga-jaga berlaku benda ni, itu tidak menjejaskan dhabit dia. Dia tidur ketika mendengar hadis ataupun menyampaikan hadis berdasarkan kepada nuskah yang tidak dibandingkan dengan nuskah yang diakui. Maknanya dia menyampaikan hadis itu berdasarkan kepada catatan dia tu, dia tidak buat perbandingan dengan nuskah guru dia ataupun nuskah sahabat dia lain. Ini masalah, terutamanya dalam masalah kita mengambil ilmu dengan merujuk kepada kitab-kitab, daripada ambil riwayat daripada kitab-kitab hadis, dia kena banding nuskah. Mana kalau kita beli satu kitab hadis, kita kena banding dengan, kata contoh ni cetak kawan, siapa dia tahqiq, cetak mana dah. Kalau cetak di India, dah cetak di India, dah tak serupa cetak di Beirut, dah. Sebab India tu memang dia buat ngaji siapa. Kalau salah, dia akan betul, dia akan sentiasa betul. Tapi kalau hak cetak baru je, nama tu baru ada, baru timbul nama pencetakan, ataupun setengah pencetakan itu memang diakui sebagai, memang maklum dah pencetakan ni memang banyak salah. Jadi dia perlu kepada nuskah yang dibandingkan, kena tengok. Yang kedua, tidak diterima periwayatan perawi yang dikenali sebagai perawi yang dikenali menerima talqin dalam menyampaikan hadis, dalam hadis. Di talqin ni bukan talqin orang mati, sama ada talqin sebelum mati, kau selepas mati tak terima ni, yang tidak sangkut paut ni. Apa kita kata perawi ni dia ni talqin, jadi kita terima hadis pada dia, terus talqin lagu lain. Masuk talqin lagu ni, bagaimana? Seperti ia dibacakan sesuatu hadis. Mana orang kata kepada dia, ni hadis syekh kah? Dia pun baca. Orang tu baca. Syekh tu pakai je dah, betul. Dia pakai timur. Dia kata memang ni hadis saya. Mari seorang perawi tunjuk kepada dia ataupun baca kepada dia, ni hadis tu ni saya terima. Dia pun baca. Dia kata je lah hadis saya. Tanpa dia semu, dalam keadaan dibacakan sesuatu hadis, kemudian dia menyampaikannya tanpa mengetahui itu termasuk dalam hadisnya sendiri ataupun tidak. Padahal dia tak khabar hadis ni hadis dia ada, ataupun boleh jadi orang nak kena dia, dia masuk sesuatu yang bukan hadis dia. Ini salah satu cara ulama rijal nak mengetahui perawi itu kuat ataupun tidak. Dia kena hak mana itu kan, memang terkena sungguh kan. Jadi dia hak ni seperti yang kita sebut tadi, perawi yang dikenali. Mana setiap kali lah, acak kali orang tunjuk pada dia sebagai hadis dua, dia kata betul je lah hadis saya. Tapi kalau sekali dua, tak apa. Mana hal ini banyak berlaku. Banyak berlaku. Jadi bila banyak berlaku lagu ini maknanya kesalahan ia berulang kali. Tapi bos kali dua
Tak apa. Sebab apa? Sebab dalam kaedahnya, kalau perawi itu, perawi yang benar, tak, ataupun perawi yang kuat, ingat sekali dua dia tersalah, sekali dua dia waham, jaga-jaga dia ada keliru, ada capu, terlupa, tak apa, tidak menjejaskan keseluruhan riwayat dia. Cuma yang terjejah tu hak riwayat tersebut, hak riwayat yang ditalkinkan kepada dia tu, hak tu sahaja tidak diterima. Itu kalau berlaku talqin kepada perawi yang siqah. Tetapi kalau memang maklum dah keadaan dia tu mudah menerima talqin, maka hadis-hadis dia tu, semua hadis-hadis dia tu tidak boleh diterima. Ini tajrih, satu bentuk tajrih kepada beliau, pada dia, dari sudut dhabit. Yang ketiga, tidak diterima periwayatan perawi yang dikenali dengan banyak lupa. Banyak lupa. Ini biasanya disebut kasirul auham, zahibul hadis, layyinul hadis, ataupun la yuhtajju bihi. Satu lagi masalah berkenaan dengan dhabit, hukum periwayatan perawi yang menyampaikan hadis kemudian dia terlupa. Definisi perawi yang menyampaikan hadis, maknanya man haddasa summa nasiya, kalau Arab dia. Man haddasa summa nasiya. Perawi, definisi perawi yang menyampaikan hadis dan ia lupa ialah seorang syekh yang tidak mengingati riwayat hadis yang disampaikan oleh muridnya daripadanya. Sebenarnya ta'rif pengarang ini tidak jelas juga. Dia kena syekh yang siqah. Mana seorang perawi yang siqah, dia terlupa hadis yang telah dia sampaikan kepada muridnya yang siqah juga. Kalau dok meriwayatkan daripada dok itu sekali lah, maklum dah. Dia kemudian lupa ke tak lupa ke, kita terima dah. Ni masalah dia siqah, cuma dia terlupa. Terlupa tu lagu mana? Mana dia Tuan Syekh, hadis ni saya pernah terima daripada Syekh. Dia kata, ni bukan hadis saya. Dia nafi. Mana seorang siqah tu tunjuk pada guru dia, hadis ni saya pernah dengar daripada Tuan. Ni hadis Tuan. Jadi Tok Guru ni kata, ni bukan hadis saya. Saya tidak pernah meriwayatkan hadis. Jadi perawi lagu ni, apakah hadis dia tu kita kena tolak hadis tu, dan juga keseluruhan hadis-hadis dia tu kita kena tolak lepas pada dia menafikan hadis. Itu ada perinci, ada hukum dia. Mana kalau kira berarti dia sudah terlupa. Lupa-lupa ni mana dia telah terjejah dah sifat dhabit dia tu. Ingatan dia tu sudah berubah. Jadi kita boleh terima ke ataupun tidak riwayat dia. Hukum periwayatannya ditolak, tidak diterima. Yang ini jika beliau menafikannya dengan tegas. Dia kata, saya tidak pernah meriwayatkan hadis. Tegas dia kata. Dengan mengatakan saya tidak pernah meriwayatkannya, atau dia kata orang ini berdusta atas nama saya dan sebagainya. Mana dia menafikan, maka pada ketika itu ditolak riwayat. Tapi sebenarnya ada satu lagi pendapat, pendapat yang kuat juga. Ini satu pendapat mana tolak riwayat dia tu. Satu pendapat lagi kata diterima. Mana tak cara pada ketika tu bila dia nafi tu, pada waktu tersebut penafian dia tu tidak diterima.
kita tidak boleh menerima penafian tersebut. Ini pendapat Sam'ani, salah seorang ulama usul dalam mazhab Syafi'i. Tulis kitab Qawatimul Adillah. Ini juga ada disebutkan oleh setengah ulama sebagai pendapat Imam Syafi'i. Jadi hadis dia ni mengikut pendapat Sam'ani ini dan juga ramai juga fuqaha, dia kata hadis dia tu diterima secara mutlak. Maknanya keadilan dia tu, lobik dia tu tidak terjejas. Tak ada masalah. Mana pada ketika itu bila dia nafi, kita tak cara dah. Mana dia tu pada ketika itu kita tahu kira dah dia nafi. Kita pakai hak riwayat dia sebelum ni. Jadi kita hak yakin riwayat daripada dia tu kita pakai hak kita yakin lah. So kita sabit ke ada. Sebab apa? Sebab perawi yang meriwayatkan daripada syekh ia menafikan itu sebagai riwayat dia, perawi tersebut thiqah, orang yang dipercayai. Orang yang dipercayai. Jadi bila orang tu orang yang dipercayai, berarti dia telah mensabitkan mana ada saya meriwayatkan daripada dia, saya meriwayatkan daripada tuan, cuma tuan yang lupa. Jadi pada orang yang meriwayatkan hadis tersebut, dalam keadaan dia orang thiqah, mana pada dia tu ada ilmu, dia mensabitkan mana ada riwayat tersebut, cuma syekh tu nafi. Jadi dalam kaedah kata, bila bertemu antara orang yang mensabitkan dan orang yang menafikan, maka kena dahulukan orang yang mensabitkan. Al-muthbit muqaddamun 'ala an-nafi. Orang yang mensabitkan itu didahulukan, diutamakan daripada orang yang menafikan. Ini kaedah ni banyak dipakai. Selain dipakai dalam masalah fiqh hadis, masalah periwayatan hadis pun, isnad pun guna juga. Macam kata Aisyah, kalau siapa yang menceritakan bahawa Nabi SAW buah air kecil dengan berdiri, jangan kamu percaya. Mana dia nak? Tak. Tapi ada sahabat kata Nabi pergi pak buah sampah tu, Nabi dah buah air situ, tak duduk. Jadi hak ni dia mensabitkan, hak ni menafikan. Jadi ulama kata kena dahulukan hak mensabitkan. Tu dalam bab kefahaman hadis. Dalam bab sanad hadis lagu tu juga. Orang yang thiqah, dia tahu, maka dia mensabitkan. Syekh itu walaupun dia thiqah, dia thiqah juga, tetapi oleh kerana dia menafikan, jadi pada ketika itu penafian itu tidak diterima. Jadi kita ketepikan penafian syekh itu sebab apa? Sebab mungkin pada ketika dia nafi itu dia terlupa. Dia terlupa. Hak ni hak sabitkan dia ingat. Jadi tak cari orang yang selamat daripada terlupa ni, tak suruh carilah, tak ada. Jadi sebelum tu dia ingat molek, cuma pada ketika tu dia terlupa. Maka kita pakai hak riwayat dia tu lah. Dalam keadaan dia, kita pakai hak riwayat hak pendapat murid dia tu, kata ni riwayat dia, kita pakai. Habis itu. Kalau kita pakai juga ditolak, ditolak. Kata ditolak, kita pakai pendapat yang pertama tadi, riwayat man haddatsa summa nasiya tu, kalau kita kata riwayat tu ditolak, tolak tu adakah seluruh riwayat dia? Tidak. Riwayat satu je. Riwayat satu je. Riwayat dia nafi saja. Adapun riwayat lain dia tidak nafi, janganlah pula tolak apa pergi heret habis. Tarik habis. Tidak, hanya waktu saja. Itu satu keadaan bila dia menafikan dengan tegas. Yang kedua, diterima. Yang ni jika beliau teragak-agak, mana saya tak pasti bila saya riwayat hadis ni. Bila saya riwayat hadis,
Dia tak ingat, dia tak pasti. Dia kata, tu ayat sini. Masa saya tu jumpa dengan tu di Madinah dulu, dia kata. Ya, dia pun fikir. Kalau teragak-agak lagu tu, maka dia tidak teragak-agak tu. Dalam keadaan dia teragak-agak tu, kita terima riwayat dia. Sebab dia tidak pasti. Kata, ya apa saya ada riwayat? Maka riwayat dia tu walaupun dia terlupa, kita terima. Jika beliau teragak-agak dalam menafikannya, seperti ia mengatakan saya tidak tahu atau saya tidak ingat dan sebagainya, diterima. Ini pun kadang ada juga lah, kita mengajar sebut begini. Lama tu ada main kata pada kita, dulu tak pernah ada sebut benda ni. Tak, lupa yang gini. Kata bila kita pun fikir ke, bila pula kata tak. Tapi kadang-kadang kita kena mengambil fikir juga. Betul kok kita sebut lagu ni, kadang-kadang dia tu salah faham. Kita ayat lagu ni, dia faham lagu ni. Boleh jadi juga. Tengok keadaan. Adakah penolakan terhadap sebuah hadis itu bermakna salah seorang daripada mereka berdua, yakni Syekh dan muridnya, telah ditajrihkan? Jadi soalan dia timbul, kalau kita terima pendapat yang pertama tadi, kata tolak. Kalau orang itu nafi dengan tegak bahawa ni bukan riwayat dia, maka kita tolak riwayat dia tu. Bila kita tolak riwayat tu, lagu mana kedudukan dia ni anak murid dia tu, nak pakai mana so? Jadi kalau ni kata saya dengar tu yang kata gini, Togu pula kata saya tidak kata pun. Jadi bila lagu tu dia, kita nak kata betul alik Togu kok, betul alik anak murid. Tapi kalau tempat kita ni betul alik Togu sama dah. Biar anak murid tu ngaji bisa pada Togu pun, jadi balik tu yang betul Togu tak benar. Kalau kata orang mengajar Togu dia, kalau kita lah, dia kira Togu ni, Togu sama lebih, anak murid dia hidup kasih. Walaupun hak umumnya memanglah lebih Togu biasanya tak, tapi ada juga kadang-kadang lebih anak murid daripada Togu, memang tak boleh nafi. Jadi bila kita terima pendapat tadi, poin hukum periwayatannya nombor 1 ditolak, maka akan timbul masalah ni. Kita nak pilih guru pun, nak pilih anak murid. Kalau kita pakai pendapat samaan ni tadi, tak timbul soalan ni, tak timbul. Tapi kalau pakai pendapat yang ditarjihkan, yang dipilih oleh pengarah ni, dia akan timbul lah soalan ni. Adakah penolakan terhadap sebuah hadis itu bermakna salah seorang daripada mereka berdua telah ditajrihkan, mana dianggap sebagai dhaif? Jawapan dia, tidak boleh dianggap penolakan hadis itu sebagai mencacatkan keadilan salah seorang daripada mereka berdua, kerana masing-masing tidak boleh mentajrihkan antara satu sama lain. Maknanya Tok Guru ni oleh kerana dia menafikan, dia tak boleh nak kata anak murid saya berdusta atas nama saya. Ataupun anak murid boleh kata Tok Guru menafikan apa saya ingat. Maka dia nak kata Tok Guru ni sudah lupa. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Contoh man haddatsa summa nasya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah melalui Rabi'ah bin Abi Abdurrahman daripada Suhail bin Abi Saleh daripada bapanya, yakni Abu Saleh, daripada Abu Hurairah bahawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qada bil yamini ma'a syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan kes berdasarkan sumpah berserta saksi. Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi berkata, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman telah menceritakan kepada saya hadis ini daripada Suhail. Mana Abdul Aziz Ad-Darawardi ini dia terima hadis ini mula-mula melalui Rabi'ah. Kemudian
barulah Suhail. Kemudian dia berpeluang untuk jumpa sendiri dengan Suhail. Sebelum ni ada perantara, dia sendiri jumpa dengan Suhail dan bertanya kepadanya tentang hadis ni. Bertanya. Dan beliau tidak mengetahuinya. Suhail kata, tidak, saya tak riwayat ni. Dia menafik, dia tak tahu. Lalu saya mengatakan kepadanya. Jadi Abdul Aziz kata kepadanya, tu Suhail, Rabi'ah telah meriwayatkan hadis ini daripada anda. Mana Rabi'ah telah meriwayatkan hadis ini kepada saya daripada Tuhan lah. Suhail. Selepas itu Suhail mengatakan, lepas daripada Abdul Aziz royak lagu ni, Suhail bila dia menceritakan hadis ni, dia ubah cara penyampaian sana lain pula jadi. Suhail kata mana? Abdul Aziz telah menceritakan kepada saya, kena betul, tak ada tiga, daripada Abdul Aziz telah menceritakan kepada saya daripada Rabi'ah, daripada saya, bahawa saya meriwayatkan hadis ini kepadanya daripada Abu Hurairah. Jadi dia pusing. Asal Abdul Aziz daripada Rabi'ah, daripada Suhail, daripada Abu Hurairah asal. Jadi mari Abdul Aziz ni dia kecek kira dengan apa? Dengan Suhail. Dah. Suhail pun jadi sedarlah bahawa dia ada terlupa sebab mula-mula tu dia nafik. Lepas pada tu Suhail kata kan, Abdul Aziz Ad-Dawardi ni telah menceritakan kepada saya daripada Rabi'ah, balik semula daripada Rabi'ah, daripada saya, bahawa saya meriwayatkan hadis ini daripada Abu Hurairah. Nampak ada? Lukis. Abdul Aziz, ya, asal. Abdul Aziz ambil daripada Rabi'ah. Rabi'ah ambil daripada Abu Hurairah. Asal. Jadi Abdul Aziz ni dia berpeluang, dia dah jumpa dengan Suhail. Jadi dia kira Suhail ni sorok lah dia kiranya dapat sana Ali. Mana hak mula-mula tu ada perantara Rabi'ah. Hak ni dia dengan Nabi tu 2 orang aja. Dah. Hak ni 3 orang. Jadi bersorok lah dia. Kira-kira boleh sana Ali. Dia pergi ngesah dengan Suhail. Suhail kata, tak ingat tak tahu. Jadi ceritanya dia pusing. Suhail lepas Abdul Aziz ni beritahu pada dia, Suhail pun kata dia, Suhail ayat ni. Suhail daripada Abdul Aziz, daripada Rabi'ah, daripada Abdul Aziz, daripada Suhail. Suhail ni kata Abdul Aziz lah yang menceritakan kepada saya. Pusing adik. Lepas tu balik semula. Rabi'ah, Suhail. Jadi Abdul Aziz, Rabi'ah. Itu hebat. Itu jadi kan? Pandai jadi. Tak jadi mana pandai. Mana bagi dia tu dia tak yakin, dia terpaksa royak lagu ni. Mana dia jujur lah. Tapi bagi Abdul Aziz tu tak ada apa dia. Suhail tu sendiri. Maknanya kalau orang pada ketika tu dia ambil dengan Suhail, jadi pandai gini.
Maknanya Suhail tu kena royak lagu. Jadi kalau dia royak tu maknanya dia mengakui bahawa dia telah terlupa. Dia telah terlupa, cuma Abdul Aziz tu yang memperingatkan dia. Boleh tu lagu tu. Sebab tiga tempat ya dia. Tiga tempat ya dia ada dalam sana. Kau saja dia. 2, 3. Dia kalau kita nampaknya dia amanah dah. Dia amanah, maknanya saya pun tak tahu, saya pun tak ingat, tak pasti tak. Cuma Abdul Aziz tu ingat. Kitab-kitab yang masyhur ada kitab dah. Kitab Akhbarul Man Haddatsa wa Nasiya oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian masuk fasal kedua daripada bab yang kedua. Gambaran umum tentang kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Mana kritika terhadap perawi ataupun pengiktirafan tentang perawi ini, dia bukan kata main ikut mulu gitu tidak. Mana ulama Nuqad Jarh wa Ta'dil ni dia susun kitab. Oleh kerana penilaian tentang kesahihan dan kedhaifan hadis berdasarkan kepada keadilan perawi dan ketepatannya, iaitu dhabit atau kecaman terhadap keduanya itu, para ulama telah menyusun kitab-kitab yang menjelaskan keadilan para perawi dan ketepatan mereka. Mana ada kitab khusus. Mana senarai perawi ada, apa sifat dia. Kemudian kaedah pula. Kaedah orang panggil usul jarh wa ta'dil. Kita sebut ni sebahagian saja. Usul jarh wa ta'dil. Dia panjang lagi. Penulisan mereka itu berdasarkan kepada nukilan daripada imam-imam yang dipercayai dalam ilmu mengkreditkan para perawi. Ta'dil lah. Menilai dengan memberi keadilan, puji perawi. Jadi hal ini berdasarkan kepada dia ada satu jenis kitab asal kepada kitab Jarh wa Ta'dil ini, dia panggil soalan. Pada macam Al-Dawri tanya kepada Imam Ahmad, maka Imam Ahmad pun jawab. Jadi soalan-soalan orang perawi ini lagu mana, dia pun jawab. Itu asal. Soalan-soalan. Jadi ulama kemudian ni lah dia menyusun mengikut abjad. Macam kita ni, kita tarikh Kabir, Jarh wa Ta'dil, Ibnu Abi Hatim ni, fiqh ni, dia semua kitab-kitab ni ikut abjad. Macam orang nama mula-mula Aban, ada Aban bin Tagli, tu sebut mula-mula. Kalau nama Muhammad, tepat dia. Kalau nama Zaid, tepat dia, Zaid. Kita boleh cari macam kamu. Macam kaum kita, dictionary kita. Mana ulama Jarh wa Ta'dil ni dia daripada dulu lagi, sudah teliti dah. Ada kitab perawi mengikut abjad. Mana kita nak cari boleh jumpa. Jadi sumber utama dalam menilai perawi ni, seperti mana kita maklum, kritikan para imam seperti Ibnu Ma'in, Ibnu Madini. Jadi asal pada ni adalah soalan anak murid kepada mereka. Dia panggil soalan. Kita ni pun boleh juga nak buat soalan ni. Soalan saya kepada Syekh tu, kita pun ikut soalan soalan kita. Kalau ni gak dia panggil apa tu? Ustaz Azahidul menjawab. Jalan tu soalan. Soalan biasanya dalam bentuk lisan. Kalau hak fatwa tu, hak dalam bentuk soalan tu hantar dengan surat bertulis. Jadi soalan tu bukan setakat soalan tentang hukum hakam saja, tetapi soalan tentang perawi.
Ini dinamakan sebagai ta'dil. Kalau puji perawi itu dinamakan ta'dil. Sebagaimana dalam kitab-kitab tersebut terdapat kecaman terhadap keadilan setengah perawi. Keadilan mana perawi ini berdusta dah. Atau terhadap ketepatan perawi terlupa apa. Dan keadilan mereka yang dinukilkan daripada para imam yang tidak taksub. Mana mereka ni amanah. Amanah. Mana dia ada syarat pula. Syarat kepada nukat, syarat kepada jarih. Mana biasanya antara syarat dia, kalau dhaif perawi tersebut, kita tajrih kepada dia tu dengan satu tajrih sudah memadai, maka tak perlu kita sebut berjela panjang, tak perlu. Tapi setengah kali kena sebut. Atau dia ada murji'ah, dia ada qadariyah. Dah. Itu biasanya yang panjang itu sebab orang yang berlainan. Tapi kalau kritik tu seorang pada dia yang asal, kata dia memaki sahabat, cukup. Maka dia gitu lain tu, dia tak payah sebut. Padanya tu dah sudah cukup dah. Sudah cukup disebutkan itu sahaja. Jadi tidak taksub. Ini dinamakan dengan jarh. Dari sinilah kitab-kitab tersebut dinamakan kitab-kitab al-jarh wa ta'dil. Dia jarh wa ta'dil ni dia berkenaan dengan perawi. Jadi hak asalnya dipanggil ilmu rijal. Ilmu rijal. Ilmu rijal ni ilmu tentang perawi-perawi. Ilmu rijal ni dia ada dua. Dia panggil tarikh. Tarikh rijal. Satu lagi jarh wa ta'dil. Tarikh rijal ni sejarah dia. Dia pengembara, puji ulama terhadap dia ke apa semua. Mana siapa dia tu guru dia, siapa murid dia. Satu lagi hak memberi kritik ataupun puji terhadap perawi itu dipanggil jarh wa ta'dil. Kitab-kitab ini sangat banyak dengan pelbagai metod, macam cara penyusunan. Antaranya dikhususkan untuk menjelaskan perawi-perawi yang dhaif dan ditajrihkan, khusus tentang perawi yang lemah. Macam ada kitab dipanggil ad-du'afa, perawi-perawi yang dhaif. Ada juga perawi-perawi hadis maudhu. Macam ada satu kitab tu Qanun al-Mawdu'ah. Mana apa? Qanun al-Mawdu'ah ni mana perawi-perawi yang merupakan tokoh utama mereka hadis. Ada kitab tentang perawi-perawi sikoh dan dhaif, dia cakup. Ada yang perawi sikoh saja macam Ibn Hibban, Kitabus Sikoh. Ada cakup. Dari aspek lain, sebahagian kitab ini meliputi semua perawi hadis tanpa melihat kepada perawi-perawi kitab hadis tertentu sahaja. Mana dia umum, ada belaka. Dalam Sunan Sitah pun ada, dalam Ahmad pun ada, dalam apa? Dalam Ahmad, dalam Darimi dah. Dalam Daruqutni ada belaka. Ada juga khusus dengan perawi-perawi sebuah kitab sahaja. Macam tadi ada hak campur, tak kira kitab mana, kira ada lah. Ada tentang khusus dengan Sunan Sitah sahaja. Ada tu pula hak khusus dia panggil Rijal Bukhari, Rijal Muslim. Mana perawi Muslim sahaja ada. Tak campur. Kalau hak perawi itu bukan perawi Muslim, mana riwayat dia ni hanya ada dalam Abu Daud. Tak ada dalam Rijal Muslim. Rijal Muslim ni perawi-perawi yang ada tersebut dalam Muslim ada situ. Atau beberapa buah kitab hadis saja. Atau beberapa buah kitab hadis yang tertentu. Maknanya rijal sahihain, rijal Sahih Bukhari, Muslim sahaja. Selain pada dua tu tak ada. Macam ada rijal Tahawi. Usaha-usaha penyusunan biografi perawi yang dilakukan oleh ulama jarh wa ta'dil ini diakui sebagai usaha yang unik, kerana mereka menyentuh secara teliti ke semua biografi para perawi hadis
dan menjelaskan kedudukan jarh wa ta'dil yang ditujukan kepada mereka. Mana apa-apa pujian kritikan terhadap perawi tersebut ada di catat, tak kira. Mana kalau ada kita tak, kalau dia orang yang soho berjuru dah pun, kalau ada yang akan sebut dia. Ni hak kita ada ta'dil salah. Kalau kita ada ta'dil rengkang macam takribul tasdid tak ada. Mana kalau dia orang besar sebut kritikan tak ada. Sebab Hafiz Ibn Hajar dia ambil kesimpulan hak paling tepat sekali. Ni adalah kita ada ta'dil hak utama. Kemudian disebutkan guru-guru yang menjadi sumber ambilan bagi perawi itu. Macam biasa ditulis rawahan, disebut riwayat daripada siapa dia sebut. Dia akan sebut. Kemudian siapa pula yang mengambil hadis daripadanya? Kemana mereka pernah mengembara dan bilakah mereka bertemu guru-guru hadis? Tahu bila pergi Mekah, tahu bila pergi Khurasan. Perawi ini kata perawi ini tidak pernah memasuki Baghdad. Perawi ini tidak pernah sampai di Mesir. Dia akan ayat. Maknanya kalau ada kata saya ambil hadis ni daripada Syekh ni di Mesir, dia kata gitu. Jadi ahli kritik kata dia tak pergi Mesir. Mana tahu lalu ni pendusta. Orang ini pendusta. Padahal Syekh ni tidak pernah pergi sana. Tiba-tiba ada kata saya ambil hadis daripada Syekh semasa di Mesir. Jadi orang pun kesal mana ni dia berdusta. Ni dia ada kaedah ni. Rehlah, dia panggil rehlah. Pengembara guru, pengembara muhaddis ini dia ada kitab suku pula. Mana dia pergi sini situ tu. Dia ada rehlah dia. Di samping itu dinyatakan juga zaman hidup mereka dengan cara yang tidak pernah. Di samping itu dinyatakan juga zaman hidup mereka. Dia hidup zaman bila? Dengan cara yang tidak pernah didahului oleh orang lain. Kerana cara penulisan kitab tu bukan zaman hidup mereka hidup dengan cara tak bertamadun tidak. Mana cara penulisan kitab Jarh wa Ta'dil ni cara yang tidak pernah didahului oleh orang lain. Bahkan bahasa-bahasa bertamadun di zaman moden ini tidak dapat menjangkaui walaupun sedikit usaha ulama hadis dalam menulis ensiklopedia yang besar tentang biografi hadis. Mana kalau kata barat dia seru dengan ilmu apa dah. Dia tak boleh nak ayat sumber-sumber. Siapa dia buat cerita orang ni gana-gana ada berapa orang semua tak boleh. Mereka mengingati dengan lengkap pengenalan tentang perawi-perawi hadis sepanjang hayat mereka. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik buat mereka. Berikut beberapa nama kitab rijal. Rijal itu perawi lah. Yang pertama, At-Tarikhul Kabir oleh Imam Al-Bukhari. Kitab ini umum meliputi perawi-perawi thiqah dan dhaif. Hal ini Imam Bukhari tulis pada umur dia 19 ataupun 18 tahun awal. Pada benda ni tidak belah-belah. Dia buat. Bukan kata satu kitab nulis tu dia kena buat esok. Selagi tak siap ni tak boleh nak tulis kitab lain dia. Dia ulama tulis kitab ni lagu tu lah dia buat sikit-sikit. Mana hal ni dia buat zaman start daripada muda dia lagi. Yang kedua, Al-Jarh wa Ta'dil oleh Ibnu Abi Hatim. Ini juga merangkumi perawi-perawi thiqah dan dhaif. Istimewa kitab Jarh wa Ta'dil ini dia ada muqaddimah. Dipanggil takdimah. Takdimah pendahuluan tentang usul Jarh wa Ta'dil. Ini ada usul. Kalau tarikh Kabir Imam Bukhari tak ada. Tarikh Kabir Imam Bukhari ini, Kabir itu maknanya ada dia tulis tarikh awsat, orang sederhana. Ada tarikh sahih, ada dia awsat tu awsat ke sahih. Cilik nipis. Jadi ada awsat,
ada hak kabin. Hak kabin ni 10 jilid. Kemudian As-Siqat oleh Ibnu Hibban. Kitab ini khusus tentang perawi siqah sahaja. Jadi siqah pun kadang-kadang orang yang tidak kata siqah ada juga. Seperti mana yang kita maklum, Ibnu Hibban ni dia terkenal juga sebagai mutasahil. Dia tidak kemah mana, tidak ketat sangat syarat dia tu berbanding dengan orang lain. Boleh jadi siqah dia tu siqah di sisi orang lain, boleh jadi tidak. Yang keempat, Al-Kamil fi Du'afa oleh Ibnu Adi. Jelas dari namanya kitab ini khusus tentang perawi-perawi dhaif. Istimewa kitab ni iaitu satu orang perawi yang dhaif tu dia buat mari hadis-hadis dia. Contoh hadis-hadis perawi dhaif. Mana kita boleh tahulah. Ada dia, kita boleh cek ada bahasa mana dia bagi kita. Betul lah tuan, boleh kesan. Kalau dia orang kata orang apa, orang Syiah, kita boleh tengoklah. Kalau orang Syiah tu dia orang macam tu hadis-hadis dia. Jadi Ibnu Adi, mana Ibnu Adi ni dia ayat pula tu dengan sana. Dia ayat dengan sana, Adi. Dan kita boleh fahamlah cara setengah orang. Dia tulis kitab hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitab dia. Kalau orang ngaji dia sengit, dia suka. Sebab apa? Memanglah Ibnu Adi sebut dalam kitab dia, kitab dia Ibnu Adi. Kitab perawi ni. Mana cara orang tulis kitab ni kita kena ingat juga. Dia nak manipulasi ke? Dia nak kena orang-orang yang baru ngaji ni dia kira ni ada ni dalam kitab Ibnu Adi. Asal ada kitab. Asal ada kitab. Asal ada kitab. Dia tak tahu kitab ke apa Ibnu Adi ni. Kitab hadis dhaif. Kitab perawi dhaif. Jadi dia orang mari hadis-hadis dhaif tu untuk apa? Menunjukkan kepada pembaca bahawa ni contoh hadis dia. Mana kita tidak kata saja ni contoh, tengoklah. Yang kelima, Al-Kamal fi Asma'ir Rijal oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Sebuah kitab yang umum, bagaimanapun ia khusus dengan perawi-perawi kitab Sunan Sittah. Umum ni makna jarh wa ta'dil. Cuma kitab ni tidak apa, belum dicetak, tidak menjelma ala kitab. Sebab hak masyhurnya ringkasan dia. Itu Tahzibul Kamal. Ada hak tu. Dia hak atas Tahzibul Kamal lah ulama memberi perhatian. Tahzibul Kamal oleh Abdurrahman Al-Mizzi. Al-Mizzi. Kalau orang tak ngaji hadis, dia tak pandai belego, tak pandai apa, dia kata Al-Mazi. Dia Mizzi. Ada ramah kok sari dua ni, sari dua apa baru kena hadis nak berujar dengan ahli hadis, dia pun koyak. Al-Mazi kata lagu ni. Pada Mizzi. Ni berlaku ni. Kadang sebab dia nak menetas oleh ulama hadis besar ni. Kerana dia ni ngaji hadis juga, dia pun sebut. Sebut pun tak benar. Lepas tu kalau salah baris, kata salah baris, dia tidak menyebabkan kita sikiling orang apa. Ni benda yang kita pun guna benda tu, pindah daripada bahasa Arab ke bahasa kita pun pakai hak tu juga. Tak tukar lagi. Tiba-tiba dia pun nama perawi Al-Mazi. Tak memang tak benar. Macam kalau salah Al-Maqdisi ni, kalau dia kata Al-Muqaddisi, boleh kira lah, tidak tempat mana salah tu.
Jadi tahzibul kamal itulah hak maksud dan hak itulah menjadi jadi asas kepada orang kemudian seperti Hafiz Ibnu Hajar. Yang keenam, mizanul i'tidal. Mizan tu timbangnya i'tidal tu sudah ada oleh Az-Zahabi, sebuah kitab yang khusus tentang perawi-perawi dhaif dan matruk, iaitu setiap orang perawi yang ditajrihkan walaupun pentajrihan itu tidak diterima, walaupun tajrih tersebut tidak muktabar, dia sebut, dia pakaunya. Lepas tu dia akan kritik lah. Orang kata dia tajrih jarah ni tak tepat. Cuma dia tak kira asalkan perawi itu pernah ditajrih ke, sama ada tajrih tersebut muktabar ataupun tidak muktabar, dia pakam masuk. Cuma hak tajrih tidak muktabar tu, dia akan komentar. Dia akan kata hak ni tak benar. Dia adil, cuma orang kata. Maknanya kalau orang dia penting lagu ni, maknanya kalau orang satu orang tu kritik seorang perawi, dia kata perawi ni dhaif. Jadi kita nak dapat kepastian, kita tengok dalam kitab. Misalnya tidak ada nama dia, baca ujung bawah tu Zahabi, betul lagu mana. Kita boleh tahulah maknanya jarah ke atas dia tu jarah yang tidak muktabar. Daripada mizanul i'tidal ni jadi Lisanul Mizan oleh Hafiz Ibnu Hajar. Satu kitab jarh wa ta'dil juga. Yang tujuh, Tahzibut Tahzib oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini dianggap sebagai salah sebuah ringkasan dan saringan kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Jadi kalau dalam senarai kitab Rijal ni dia terkait benar. Dia ada asalnya Al-Kamal. Al-Kamal Mizzi buat jadi Tahzibul Kamal. Al-Mizzi. Mari Hafiz Ibnu Hajar dia jadi Tahzibul Tahzib. Tahzibul Tahzib. Tahzibul Tahzib itu baik kok. Dia tak puas hati, dia kecek lagi. Jadi Takribut Tahzib. Takribut Tahzib. Itu Habib Ibn Hajar juga. Jadi asalnya kalau ngaji Arab dia panggil Takribut Tahzibut Tahzibi Kamal. Takrib Tahzib Al-Kamal. Jadi dalam kali kita baca kitab hadis, dalam syarah hadis, qala al-Hafiz fi Takrib. Takribut Tahzib. Qala al-Hafiz fi Tahzib. Tahzibut Tahzib. Gitu. Kalau Mizzi pula dia kata qala al-Mizzi fi Tahzibul Kamal. Tahzibul Kamal ni dia ada satu lagi.
panggil khulasah. Khulasah tu tahzib. Oleh Khazraji. Ini dia ringkasnya juga macam Takribut Tahzib. Cuma Khazraji ni dia perintah daripada Tahzib Kamal selalu. Kalau Takribut Tahzib ni dia perintah tahap ni. Ini perintah tahap ni. Hadis ni apa? Dia ada edisi kok. Abdul Fattah Burudah. Lepas pada tu tak ada siapa cara. Jadi tak ada banyak edisi dah. Satu tu edisi saja. Cuma kita Takribut Tahzib Khulasah Tahzibul Kamal tu dia tidak sebut sebab apa? Sebab kita ni kita rengkah. Kita rengkah. Jadi kita rengkah ni dia biasanya untuk orang tilik gimana lah. Dia tidak boleh memberikan kepada kita keputusan yang tepat terhadap perawi. Sebab itulah kalau dalam kritikan dia, kalau itu kan duduk pakar sebut, dia hanya menukilkan daripada Takribut Tahzib, itu sebenarnya tidak tepat. Dia perlu kena tengok kalau kitab besar lagi. Tapi sebagai bekal, kita tahu bekal orang ngaji, sudah cukup, boleh dia. Tapi sebenarnya ada Tahzibut Tahzib ataupun Tahzibul Kamal. Kalau kita nak beli, sebenarnya tak perlu Tahzibul Kamal, ada Takribut Tahzib, ada, tak perlu sebenarnya. Ada salah satu sudah cukup. Cuma lebih istimewa Tahzibul Kamal ni, hak cerita dia, cerita perawi itu, kata-kata perawi itu dia ada. Jadi Hafiz Ibn Hajar tak sebut dah cerita kata-kata dia. Macam kata-kata seorang perawi itu berkenaan dengan sifat sabar ke, sifat takwa ke, sifat bersungguh-sungguh ke. Itu tak ada dalam Tahzibul Tahzib. Tapi dalam Tahzibul Kamal ada lagi. Ya. Tahzibul Kamal ni kalau kita tengok sebenarnya dia tak ada beza mana dengan Syiar A'lam Nubala. Ni cerita kita cerita Syiar A'lam Nubala ni mana Hafiz Zahabi hipung tentang apa perjalanan tokoh-tokoh. Cuma dia tidak ikut abjad lagi. Ni pula sahabat, ni tabi'in, imam-imam sah pergi kepada orang kemudian. Dia ikut tabaqah. Kalau kita Rijal biasa ni Tahzibul Kamal ni dia ikut abjad. Tapi bagi orang ngaji hadis, sekurang-kurangnya kita dia kenal yang 7 tu, dia kena ada. Ataupun Takribut Tahzib, dia kena ada. Kemudian tingkatan jar wa ta'dil. Situlah macam pasal kita. Akhir dakwah.